أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح لنا أبواب العلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففوق كل ذي علم عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita sama-sama memanjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus kita melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Alhamdulillah, ya, kita telah diberi peluang untuk sama-sama salat maghrib secara berjamaah, dan seterusnya diberi peluang lagi kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah pada malam ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada kitab Fiqhus Salah. Dan pada malam ini kita akan berbicara tentang waktu, waktu sembahyang. Waktu sembahyang. Ya, muka surat 126. Kalau yang apa dia ni, yang pakai kitab kita ni. Okey, baru ni kita telah pun membicarakan tentang tayammum, dan sebelum ini kita juga telah membicarakan beberapa perkara yang berkaitan dengan bersuci, wuduk dan sebagainya. Itulah apa dia ni, hukum fiqh ataupun ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kadang-kadang ianya tidak berlaku kepada kita, tetapi berlaku kepada sahabat-sahabat kita. Ya, macam tayammum lah, yang sebelum kita bincang sebelum ni. Dia akan berlaku sama ada kepada, pertamanya ialah orang yang tak boleh nak pakai air disebabkan oleh penyakit, ataupun yang keduanya yang tiada air. Maka kena bertayamum. Jadi kemungkinan di kalangan kita ini tidak pernah menghadapi keadaan begitu. Sakit yang tak pernah guna air pun tak kena, dia kata. Jadi dia kata begitulah juga air pun sentiasa ada, dia kata. Jadi bagi setengah-setengah orang, dia kata tak payah belajar pun tak apa, dia kata. Tak payah belajar pun tak apa. Kita kena ambil berat benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kita bimbang keadaan-keadaan yang tidak kita jangka. Keadaan kita tidak jangka, maka barulah kita bersusah pada ketika tu. Bersusah. Macam kita kata baru ni, Covid. Berlaku Covid. Jadi bila Covid, sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat kat masjid surau pun, apa dia ni, pihak kerajaan apa dia ni mengadakan peraturan, supaya pada ketika itu supaya kita tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid surau dan sebagainya. Tetapi oleh bagaimanapun kelebihan jemaah itu tetap ada. Tetap ada. Jadi bagi mereka yang memberati, sebelum dia kata tak apa, aku pergi jadi makmun je kat belakang. Jadi dapatlah pahala jemaah. Tiba-tiba dalam keadaan begitu, ada juga yang kadang-kadang tu yang sudah rasa dia macam-macam lah, dia kata nak kiamat lah apa semua sekali. Dia pun nak berjemaah. Nak berjemaah kat rumah. Tetapi kadang-kadang tak belajar. Bila tak belajar tak pandai. Bila tak pandai, masa itulah susah, mula bersusah nak belajar.
Quran secara online dan sebagainya, supaya dapat mengadakan solat berjemaah. Kerana pahala solat berjemaah itu besar. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda-benda macam tu mana kita kena buat persiapan. Sekurang-kurangnya kita tahu. Kita tahu sedikit sebanyak. Apabila berlaku kita boleh tengok kitab. Yang kita ada. Jadi kita itu balik. InsyaAllah. Okey, pada malam ini insyaAllah kita tengok pula kepada ataupun kita cuba kita masuk tajuk yang baru pada malam ini, iaitu waktu sembahyang. Waktu sembahyang ini adalah merupakan salah satu daripada syarat. Syarat apa? Syarat sah sembahyang kita. Sembahyang apa? Sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang berwaktu. Sembahyang fardu, pertamanya sembahyang fardu. Kita nak solat fardu, maka syarat sah. Antara syarat sah sembahyang fardu tadi, kita kena tahu waktu. Waktu apa? Kita nak sembahyang maghrib tadi. Itu waktu maghrib. Maka kita tahu masuk waktu maghrib itu bila. Kita tahu masuk waktu maghrib, barulah kita solat maghrib. Maka sahlah solat kita tadi. Tapi kalau kita tidak tahu waktu, kita sembahyang ikut kita saja, maka kemungkinan solat kita itu tidak akan menjadi sah. Kita nak sembahyang, katalah sembahyang maghrib. Dari kadang-kadang tu ajaran sesak, dia kata tak apa, sembahyang waktu mana pun tak kisah. Jadi dia sembahyang isyak, kemudian dia sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Dalam keadaan dia bukan ruqsah, bukan apalah, bukan qadha, bukan apa, ada juga ajaran sesak macam tu. Suruh sembahyang, biasa sembahyang sudahlah dia kata. Jadi dia sembahyang waktu maghrib dalam waktu isyak. Tak sah lah. Tak sah sembahyang tu. Isyak sah lah yang isyak. Jadi maknanya ada juga dia tak kira. Mana-mana waktu asalkan dia kata sembahyang bagi dia. Itu dia. Jadi kita kena tahu waktu. Kita tahu waktu, barulah solat kita sah. Okey, sebelum kita menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, terlebih dahulu kita wajib mengetahui dengan pasti bahawa waktu telah masuk. Kerana masuk waktu itu menjadi syarat sah kepada sembahyang tadi, sembahyang fardu. Kalau kita nak solat duha pun begitu juga, solat sunat duha umpamanya. Kena dilakukan pada waktu duha. Dan waktu duha itu panjang kan, sehinggalah gelincir matahari. Setengah ulama mengatakan sembahyang itu wajib ditunaikan dalam waktunya. Kalau zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar, maghrib dalam waktu maghrib, isyak dalam waktu isyak, dan subuh dalam waktu subuh. Tanpa boleh didahulukan atau dikemudiankan dari waktunya, tak boleh. Atau ditangguhkan kepada waktu yang lain, tak boleh. Tak boleh. Kalau didahulukan tidak sah, dan kalau dikemudiankan berarti menjadi qadha. Kalau kita niat qadha, qadha lah. Tapi kalau niat tunai tak jadi, tak sah. Kalau niat qadha tak apa. Dan perbuatan demikian adalah meluputkan waktu sembahyang secara tunai. Itu yang qadha lah. Kalau betul qadha. Perbuatan itu jika disengajakan tanpa uzur adalah berdosa besar. Ingat, sesiapa yang sembahyang dalam waktu lain niat qadha. Contohnya sembahyang waktu zuhur dalam sembahyang zuhur dalam waktu asar. Dengan niat qadha dalam keadaan dia cuai. Yang sembahyang zuhur tadi memang dia malas ataupun dia cuai, dia buat apa dia ni main-main, kemudian masuklah waktu asar. Kemudian dia sembahyang zuhur dengan niat qadha, jadilah qadha. Tetapi perbuatan dia tadi dosa besar. Dosa besar perbuatan dia tadi. Itu dia. Tapi kalau tak sengaja itu lain. Ataupun ada keuzuran syar'i. Kerana darurat umpamanya. Kebetulan masuk waktu zuhur, berlaku kebakaran, rumah dia kau terbakar. Maka cemas dia. Padan api apa semua sekali, tiba-tiba masuk waktu asar. Itu tak apa. Dimaafkan. Kenapa? Dalam keadaan darurat, diunzurkan. Okey. Penentuan waktu sembahyang adalah mengikut perjalanan matahari. Kita ni ikut perjalanan matahari. Sebab tu matahari pun penting. Bulan pun penting. Bulan untuk mengetahui bulan-bulan Islam, bulan-bulan hijrah. Dan mengetahui juga kita tentang apa? Tentang ibadat tertentu. Macam ibadat haji,
Nah, puasa, habis puasa, bermula puasa, itu dia mesti berpandukan kepada bulan. Okey. Tetapi sembahyang berpandukan kepada matahari. Berpandukan ke matahari. Itu asalnya begitu. Ketika mana ada Jibril ajar Nabi SAW waktu sembahyang dulu, maka dia guna matahari. Guna matahari ajar Nabi. Ini waktu apa? Dia guna matahari. Okey. Dia kata penentuan waktu sembahyang adalah mengikut perjalanan matahari. Penentuannya adalah seperti berikut. Ini yang asal ni. Pertama ialah waktu zuhur. Waktunya bermula daripada gelincir matahari dari tengah-tengah langit. Ya, matahari ini apabila dia duduk betul-betul di atas kepala tu. Nah, kalau kita duduk di bawah matahari tadi yang terang tadi, maka tak ada bayang. Tak ada bayang. Masa tak ada bayang tu ialah matahari betul-betul di atas kepala. Itu dia. Nah, jadi hingga apabila dia gelincir, maka dia tidak betul-betul atas kepala dia. Dia ke barat sedikit. Dia ke barat sedikit. Maka pada ketika itu masuklah waktu zuhur. Bila masuk tu? Bermula pada waktu tu. Sehingga apa? Sehingga jadilah bayang sesuatu benda itu kelihatan lebih panjang daripadanya. Kalau kita nak praktikal dengan bayang, bolehlah. Kita nak cuba dengan bayang, maka ketika mana matahari terik atas kepala tu, kita duduk di bawah matahari, bila nampak dah bayang kita tu ke depan sikit ke, ikutlah. Kalau kita duduk sebelah ini, dia jadi, mungkin kalau kita menghadap kepada timur, dia akan jadi bayang ke belakang. Kita nak tengok, eloklah kita menghadap ke barat. Itu dia. Jadi apabila bayang tu dah ternampak bayang, dah ada dah bayang, depan kita tu sikit nampak dah bayang, maka ketika tu masuk waktu zuhur. Kemudian kita nak tengok pula, nak cek pula, masuk waktu asar bila pula, maka kita keluar pula berdiri. Kalau bayang tu pendek lagi dengan kedudukan kita berapa kaki umpamanya. Katakanlah kita ni 6 kaki tingginya lah. 6 kaki tinggi, maka kalaulah bayang tu 4 kaki, tak masuk lagi lah waktu asar. Tetapi kalaulah bayang tu kelihatan lebih panjang daripada kita dah. Lebih. Kita ukur dengan kita, kemudian kita ukur dah. Kita dah sedialah tali yang cerita, tengok dah lebih dah daripada 5 kaki tubuh badan kita tadi. Yang betul badan kita 5 kaki panjang, tinggi, maka kita tengok bayang telah melebihi 5 kaki. Maka pada ketika itu dah masuk waktu asar. Selain daripada, dia kata bayang, dia kata kelihatan lebih panjang daripada, selain daripada bayang rambang. Dia kata bayang yang lebih dari kedudukan titik di langit yang betul-betul di atas kepala kita. Itu dipanggil bayang rambang. Kalau kita nak mula waktu sembahyang tadilah, itu bayang rambang. Kita tak boleh guna lagi lah. Yang betul-betul di atas kepala kita tu, itu dipanggil bayang rambang, tak nampak bayang lagi. Tetapi bila dah nampak dah sikit bayang, barulah masuk waktu zuhur. Asyar tadi tak ada masalah lah. Okey, itu yang pertama. Kita nak main cara bayang ni, yang asal dia. Kita sekarang ni mudah dah. Tak ada masalah dah sekarang ni. Tapi kita nak bagi tahunya sini lah, takut bimbang dah. Satu-satu keadaan berlaku pada ketika kita tidak jangka, tidak berlaku. Pada tu masa kita nak gunalah. Kaedah ni. Okey. Yang kedua ialah waktu asar. Waktunya bermula setelah habis waktu zuhur. Iaitu dari terjadinya bayang sesuatu benda itu kelihatan lebih panjang tadi daripada daripada kita, daripada diri kita tadi, selain daripada bayang rambang, hingga terbenang seluruh bulatan matahari. Ingat dah bayang rambang ni adalah bayang yang kalau hak duduk berdiri, yang tak nampak tu dia bayang, yang tak nampak bayang tu itu bayang rambang. Kalaulah yang yang asar tadi, katakanlah kedudukannya bayang tadi nak sama dengan kedudukan kita. Sama dengan panjang kita tadi. Yang dia nak masuk sikit kepada lebih daripada ketinggian kita. Maka dia panggil bayang rambang situ. Jangan kira lagi bayang rambang tu. Bayang rambang tu tak boleh kira lagi. Itu dia.
Okey. Hingga terbenam seluruh bulatan matahari. Itu waktu asar. Nah, apabila lebih daripada ketinggian kita, bayan tu masuk waktu asar, sehinggalah matahari masuk keseluruhannya ataupun tak terbenam keseluruhannya. Bulatan matahari tadi tak ada lah. Nah, kalau nampak apa dia merah, itu tak kira. Dia kira terbenam seluruh matahari tadi. Maka pada ketika itu masuklah waktu maghrib dan tamatlah waktu asar. Yang ketiganya ialah waktu maghrib. Waktunya bermula apabila terbenam seluruh bulatan matahari. Nah, apabila terbenam seluruh bulatan matahari itu, kita akan nampak lagi cahaya tu. Nah, cahaya tu ada lagi kemerah-kemerahan, hinggalah dia kata hilang cahaya kemerah-merahan. Itu dipanggil syufuk ahmar di ufuk barat. Apabila hilanglah cahaya kemerah-kemerahan itu, maka pada ketika itu habislah waktu maghrib. Dan masuklah waktu isyak. Itu dia. Okey. Kemudian waktu isyak pula. Waktunya mulai dari hilang cahaya merah di ufuk barat hinggalah terbit fajar shadiq. Tadi dah habis. Hilang dah kemerah-kemerahan tu, masuklah waktu isyak. Hinggalah terbit fajar shadiq. Fajar shadiq ni maknanya kemerahan. Nampak pula dah kemerahan, matahari itu nak terbit, kedudukan dia macam waktu maghrib tadi lah. Nah, dia nampak dah ada pula dah cahaya kemerah-merahan. Nah, pada waktu subuh tadi dia panggil fajar shadiq. Maka ketika tu masuk dah pula waktu subuh. Waktu subuh. Waktu subuh. Jadi pada waktu itu maka waktu subuh tadi akan tamat apabila matahari terbit. Hilang tu matahari dah terbit. Hilang hak shadiq tu maka matahari pun terbit. Tu isyraq, terpancarnya matahari. Jadi pada ketika itu habislah waktu subuh. Dia waktu subuh, waktu maghrib ni rasa nak lebih kurang deh. Masa dia panjang waktu dia tu. Lebih kurang waktu dia tu. Kini untuk mengetahui dia kata waktu sembahyang adalah mudah kerana sudah ada jam. Dan juga dia kata ada takwim ataupun ada surat khabar yang mencatatkan waktu sembahyang. Kita ada jam tengok. Malah dapat diketahui pula melalui beduk. Ada beduk, ada azan, ada kertuk. Di Kelantan bukan geduk saja, kertuk. Guna juga kertuk. Kertuk, rebana lain, kertuk lain. Itu dia. Dan juga di surau-surau atau di siaran-siaran radio dan juga televisyen. Ya, mudah sekarang ni. Dalam kereta pun kita mudah tahu dah waktu masuk dah. Itu dia. Tapi walau bagaimanapun, takut berlaku keadaan tertentu, maka pada ketika itu kita nak guna. Bayang. Sekarang tak ada masalah. Itu dia. Sehingga kan, ada pula, siapa tahu ada ke dalam kitab ni, yang mana kita kena guna kaedah ijtihad pun ada pula. Nak tahu mendung. Matahari itu mendung. Tak ada matahari. Macam mana tak mendung. Itu guna kaedah ijtihad pula. Itu ijtihad. Okey. Pembahagian keutamaan waktu sembahyang fardu. Kita tengok keutamaan ataupun waktu yang afdal kita nak sembahyang fardu. Waktu mana? Waktu mana? Waktu afdal ni waktu yang mana pahalanya lebih. Macam sembahyang Jumaat tadi pahalanya lebih. Sembahyang Jumaat pahala lebih daripada sembahyang seorang. Kemudian waktu tu pula. Waktu mana? Keutamaan kita nak sembahyang, maka akan memberi pula pahala kepada kita. Itu dia. Kita di atas dunia ni di mana tak? Yang kita maklumlah, tahulah bahawa di atas dunia ni untuk hak dunia pun kita kena cari di atas dunia. Untuk akhirat pun kita kena cari di atas dunia juga. Persiapannya di atas dunia juga. Bukan kata yang dunia ni kita cari untuk dunia, untuk nak makan minum apa semua sekali. Kemudian akhirat tu tunggu mati baru kita nak menyediakan apa dia ni persediaan kita, kelengkapan kita. Ataupun apa dia ni modal kita untuk kita nak guna pakai di akhirat nanti, di akhirat bukan. Semuanya
di atas dunia. Sebab itulah kalau orang yang pandai guna cara, hak dunia pun dia dapat, hak akhirat pun dia dapat sekali. Ada benda hak serentak. Dua-dua dia dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ada yang dapat akhirat sahaja. Ada yang dapat dua-dua, akhirat, dunia dan akhirat. Dan ada yang dapat dunia sahaja. Maka itu mengikut keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau orang yang pandai, setiap perbuatan dia, walaupun sama ada hak dunia, betul-betul dunia, ataupun hak memang betul-betul untuk akhirat, maka kedua-duanya dia akan dapat di atas dunia dan juga akhirat. Dua-dua straight. Terus dia dapat dua-dua sekali. Itu dia. Tapi kena belajarlah, tahu. Kena tahu, kena faham semua tadi. Okey, pembahagian keutamaan waktu sembahyang fardu. Pertama, waktu afdal. Yani waktu utama. Bila waktu utama? Iaitu permulaan masuk waktu. Permulaan masuk waktu. Maka kita ni kalau kita tidak ada apa-apa perkara yang daruri, yang darurat kepada diri kita, maka kejarlah permulaan masuk waktu. Masuk waktu macam kita di masjid, sembahyang, masuk waktu azan. Lepas azan, tunggu sekejap. Bagilah 15 minit ke 20 minit untuk tunggu orang nak sembahyang sunat, nak ambil air sembahyang apa, dan mengikut keadaan lah, maka terus dah sembahyang. Maka itu adalah waktu afdal, dia panggil. Waktu afdal. Itu dia. Okey, tapi bagi yang ada keadaan darurat, apa usaha darurat, itu tak ada masalah lah. Tetapi kita ni kena sentiasa nak mengutamakan waktu. Apabila kita mengutamakan waktu, tiba-tiba nak berlaku sesuatu darurat ke atas diri kita. Diri kita menyebabkan kita terlewat. Sembahyang tu lewat waktu. Maka falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka ialah pahala serupa, sentiasa mengalir serupa dengan yang dia sentiasa buat. Sebab dia duk buat, sentiasa duk buat. Itu dia. Macam dalam dalam Covid baru ni lah. Banyak perkara tak boleh buat. Kelebihan sembahyang berjemaah di masjid ni besar. Tetapi oleh kerana keadaan tertentu, kita dihalang daripada sembahyang jemaah dan sebagainya disebabkan keadaan-keadaan yang darurat tadi, maka pada ketika itu falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka adalah pahala yang tidak henti-henti, dapat pahala. Dapat pahala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Itu dia. Sedangkan kita kata syarikat dan juga kerajaan pun, kalau kita sakit, cuti, ada masalah gini pun, gaji tetap jalan. Gaji tetap jalan. Allowance tak potong pun allowance. Tetap ada semua sekali itu. Jadi itu manusia, pemerintah manusia, kerajaan, apa ni, syarikat dan sebagainya. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena buat perkara yang memang kita mengambil utama. Kalau utama kita utamakan. Kalau ada sunat kita ambil, dan sunat kita kira hak sunat. Kita buat semua sekali. Kenapa? Apabila berlakunya keadaan kita, sesuatu keadaan kita tidak boleh buat disebabkan sesuatu halangan-halangan syar'i, maka kita tetap akan mendapat pahala. Utamanya kalau sakit. Sakit tak boleh pergi dah. Macam mana dah? Ada orang tu memang sungguh dah pergi ke masjid. Dia sentiasa pergi berjemaah, kalau kena stroke, tak boleh pergi dah. Dia berazam lagi. Kalau aku sembuh aku nak pergi pula masjid ni. Tapi tak boleh nak pergi dah, macam mana dah? Maka pada ketika itu pahalanya sentiasa mengalir, sentiasa dapat kepada dia. Itu dia. Yang keduanya ialah waktu ikhtiari, waktu pilihan. Hak afdal, kalau nak kejar hak afdal, bermula awal waktu. Waktu pilihan, pilihlah, iaitu permulaan masuk waktu hinggalah ke akhir waktu. Itu dipanggil pilihan pada diri kita. Kalau kita pilih awal waktu, kita dapat kelebihan awal waktu tadi. Tapi kalau kita pilih tidak awal waktu, pertengahan waktu, dapatlah pertengahan waktu. Kuranglah sikit pahala daripada awal waktu tadi. Kalau kita takhirkan waktu tadi, maka pahala itu mengikut apa dia ni, perjalanan jam tadilah.
berapa jam. Nah, daripada waktu zuhur ke asar ni berapa jam. Kiralah perjalanan waktu tadi. Nah, itu dia. Maka kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala letakkan berapa pahala, contohnya 4 jam. 4 jam dia letak 4,000 umpamanya dak. Nah, kurang seminit kurang apa ni, satu pahala. Kurang. Begitulah keadaannya. Dah sejam terakhir itu tinggal 1,000. Nah, kurang begitu. Itu nak bagi tahunya dari sudut waktu. Dari sudut waktu. Dia pahala tu. Dah pahala waktu. Adapun dah pahala khusyuk lain pula. Hak kurang khusyuk, nah dia bahagian pahala khusyuk pula. Nah, jadi capu-capu semua lulu ke tak lulu tak tahulah. Nah, macam kita belajar dulu. Ni hak apa ni, hak markah matematik. Hak ni markah bahasa Melayu. Nah, markah bahasa Melayu ni. Markah sains yang ni. Dia ada subjek dia tu, markah dia ada berapa. Kalau sebelah 12. Tengoklah capu-capu ada juga capu-capu semua tak lulu juga. Ada juga. Nah, tak lulu, tak sampai 50% kelulusan dia. Jadi pahala kita semayang ni macam itulah. Nah, awal waktu dia, okey, pahala. Dia ambil pahala tu. Tetapi kadang-kadang tak khusyuk pula. Kosong markah pula subjek. Hak khusyuk tu pula. Ada dia tolak pergi mari. Tu sebab tu kalau boleh kita kena ambil berat semua. Ambil berat semua dah. Itu dia. Jangan kata aku awal waktu tak apa tak kosong pun tak boleh. Tak boleh. Okey. Waktu ikhtiari tadi itu waktu ikhtiari. Yang ketiganya ialah waktu uzur ataupun waktu harus. Waktu uzur dah. Kemungkinan kita dah ada masalah-masalah tapi kita iaitu waktu yang dibenarkan bagi orang musafir. Itu waktu uzur ataupun waktu harus dia panggil. Iaitu diharuskan ataupun dibenarkan bagi orang musafir menjamakkan sembahyang sama ada jamak takdim ataupun jamak takhir. Itu waktu harus, maka dibenarkan. Maknanya kalaulah orang ni kalau jamak takdim maknanya dia sembahyang waktu yang akhir tu dimasukkan kepada waktu yang pertama. Contohnya dia sembahyang asar dalam waktu zuhur, iaitu jamak takdim. Dia jamak takdim. Maka dia harus dibolehkan. Maka apabila dah masuk apabila masuk waktu asar tak payah sembahyanglah. Tak perlu dah dia solat. Maknanya itu waktu dipanggil harus. Waktu asar sembahyang asar disembahyangkan pada waktu zuhur. Harus bila? Pada ketika musafir. Musafir macam mana? Musafir pertamanya yang cukup marhalah. Marhalah tu cukup. Kita sebenarnya senang kita kata dia adalah 92, ada kata 95, senang kat 100 km lah. Senang 100 km. Itu dia. Pertama, itu kalau ikut kilometernya. Kalau ikut perjalanan, berjalan kaki. Dia kata 2 hari, 2 malam. Tapi malam dia tidurlah. Dia kira malam tidur. Nak buti rehat malam. Sehari dia berjalan, malam dia rehat, jalan pula sehari. Tu. Rasanya 100 km ni sampailah jalan kaki lah. Tu bandingkan dengan tu perjalanan. Maka dia kata boleh jamak sembahyang tadi, maknanya kita boleh ambil waktu yang akhir itu masuk ke dalam kita sembahyang, kita jamak dengan sembahyang yang awal. Dan dia ada syarat dia pula lah. Sembahyang tu mestilah sembahyang mana? Sembahyang yang 4. Yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat. Kita boleh jamak. Untuk kita bukan 4 rakaat, maksudnya sembahyang tadi yang boleh jamak ialah sembahyang yang tidak yang tidak kurang daripada 2 rakaat. Yang tidak kurang yang lebih daripada 2 rakaat. Just sembahyang subuh tak boleh. Dia ni zuhur dengan asar boleh. Zuhur dengan asar dia tentu dah. Takdim kau sama ada takhir ke, zuhur dengan asar saja. Tak boleh maghrib dengan asar, tak boleh. Maghrib dengan isyak. Nak takdim ke, nak takhir ke. Tu dua tu. Yang qasar tadi, yang qasar maksudnya yang qasar adalah yang 4 rakaat. Sebab qasar tu maknanya bagi 2, 1/2 daripada qasar
kita potong 1/2 daripada sembahyang yang 4. Tapi kalau maghrib nak qasar, tak boleh lah. Nah, 1/2 macam mana? Nak sembahyang 1/2 ni? Nah, tak boleh. Maghrib tak boleh qasar. Subuh tak benar sebab dia setakat 2 je. Nah, subuh tak benar. Allahu akbar. Okey. Itu dibenarkan dah sama ada ataupun waktu zuhur ke dalam waktu asar. Itu saja yang dibenarkan. Yang keempatnya ialah waktu haram. Waktu haram kita sembahyang. Ni dalam keadaan kita tidak darurat, kita main-main kita sembahyang waktu itu, iaitu di akhir waktu yang dikirakan tidak sempat menyempurnakan sembahyang dalam waktu itu. Waktu haram. Waktu makruh, macam mana waktu makruh? Waktu makruh ialah hujung-hujung waktu. Kita katakanlah dia ada makruh tolak, makruh apa dia ni dipanggil makruh makruh yang makruh biasa, yang katanya makruh tahrim. Makruh yang hampir kepada haram. Hampir kepada haram ni macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bunyi azan. Kita sembahyang zuhur, bunyi azan. Itu dipanggil makruh sama kepada perkara haram. Tetapi yang makruh biasa ni ialah yang mana dia sempat selesai salam, tunggu katalah dalam lebih kurang 45 minit barulah masuk waktu asar. Adapun waktu haram ialah sembahyang dia sah tetapi haram. Maknanya haram lah, berdosa dia sembahyang tetap. Dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia haram tu dia maknanya dia berdosa. Ialah dia tak sempat bagi salam. Tak kira lah tak sempat bagi salam lah, kadang dia baru sembahyang 1 rakaat ataupun dia sembahyang 2 rakaat tiba-tiba bunyi azan ataupun dia tak sempat bagi salam dengan at-tahiyatul mubarakah tiba-tiba Allahu akbar bunyi azan. Maka pada ketika itu dia sah sembahyang dia tetapi dia berdosa. Minta ampun lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dosa ni. Tu. Jangan kita rasa tak apa aku tak nak minta ampun. Kena minta ampun. Apabila kita berlaku keadaan kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita sembahyang biasa ni pun lepas salam kita disunahkan istighfar banyak-banyak sebab bimbang dalam sembahyang kita tadi banyak perkara-perkara yang kita lalai. Pertama kita lalai, yang keduanya takut kita baca-bacaan kita tu takut ada yang tersilapkan apa semua sekali pun bimbang juga. Kena istighfar banyak-banyak. Itu dia. Yang keempat tu waktu hari, iaitu dia kata di akhir waktu yang dikira tidak sempat menyempurnakan sembahyang dalam waktu itu. Itulah yang dikatakan waktu haram. Tapi solat tetap kena solat. Jangan pula kita apabila katakanlah lepas kata takbir Allahu akbar dengar baca Fatihah bunyi azan. Bunyi azan jangan batalkanlah. Teruskanlah sembahyang. Dan tidak perlu tak perlu kita ni ubah niat kepada qada. Sebab takbir kita tadi di dalam waktu tu dalam waktu zuhur. Tiba-tiba masuk waktu asar, kita dengar sembahyang, maka dikira tunai, sembahyang tunai. Bukannya sembahyang qada. Itu dia. Jangan pula batalkan sembahyang, tak nak dah kena batal sembahyang tu. Kemudian akad takbir semula, buat qada. Tak payah. Itu dia. Okey. Tapi berdosa lah, itulah. Itu berdosa. Buat dosa tu mintalah ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, jangan hanya nak minta maaf masa tu je, lepas ni nak buat pula. Tak boleh. Kita menyesal terhadap dosa kita tu. Okey. Seterusnya ialah waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat pula. Tadi waktu yang diharamkan sembahyang fardu, tadilah waktu keadaan tadi. Sekarang ni ialah waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Kita ni banyak juga kena buat sembahyang sunat. Jadi ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Dia kata selain daripada tanah haram Mekah, ada 5 waktu yang diharamkan padanya bersembahyang dengan sembahyang sunat yang tiada baginya sebab. Ada. Iaitu sembahyang sunat tidak ada sebab. Bukan selain daripada tanah haram.
Tanah haram ni, dah kalau di Mekah sembahyanglah. Masa mana pun hak apa dia ni hak tiada sebab tak apa. Nah, nak kita katakanlah nak sembahyang. Orang kata lepas daripada apa dia ni? Lepas daripada asar, nak sembahyang sunat apa-apa, dah ada. Dilarang pada kita, maka di tanah haram tak larang sembahyang, tak apa. Nah, tapi selain daripada tanah haram, dia kata ada. Dia kata sunat-sunat tiada sebab seperti sembahyang sunat mutlak dan sembahyang tasbih. Nah, itu dia kata tiada sebab. Sunat yang tiada sebab. Nah, ada sebab sunat mana? Ada sebab. Sembahyang sunat apa dia ni? Nazar, tak ada sebab. Sembahyang sunat duha, ada sebab waktu masuk waktu duha. Sembahyang sunat isyraq, sebab masuk waktu isyraq. Nak sembahyang masa lain tak boleh. Itu di mana ada sebab semua. Sana sembahyang sunat syukur, nak kita bersyukur atas sesuatu perkara, maka itu juga dikira sembahyang yang ada sebab. Ataupun sebab kita naik masjid, maka kita sembahyang tahiyatul masjid sebab kita naik masjid. Nah, itu dipanggil sembahyang yang ada sebab. Ada pun sembahyang sunat mutlak dan sembahyang tasbih umpamanya itu sembahyang yang tidak ada sebab. Kita buat itu bukan kerana sebab. Nah, sesuatu tapi kita sembahyang. Itu dia. Atau ada baginya sebab yang terkemudian. Sebab yang terkemudian. Nah, daripadanya. Seperti sembahyang sunat istikharah, itu sebab yang terkemudian. Kita sembahyang istikharah dulu, kemudian dia akan berlaku sesuatu perkara yang kita nak tahu, nak benda tu ialah selepas itu. Ataupun sunat belayar, sebabnya berlaku selepas tu. Kita nak belayar ataupun kita nak musafir. Nah, kita sembahyang dulu. Lepas tu baru kita musafir. Sebab kita musafir, dia kata sebab tu kemudian. Bukan sebab yang sudah selesai. Kalau sebab yang sudah selesai, seperti sembahyang sunat syukur. Nah, kita syukur di atas suatu perkara yang kita buat. Maka kita pun sembahyang sunat syukur, nak sujud syukur. Kerana kita rasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sembahyang sunat taubat. Kerana kita buat dosa dulu, baru kita sembahyang sunat taubat. Nah, orang kata sunat taubat, dia kata tak ada pun sunat taubat. Tapi kita bertaubatlah. Okey. Sunat ihram yang tidak dikerjakan di tanah haram Mekah. Itu dia panggil apa dia ni? Sunat yang mana terkemudian perbuatannya. Adapun sembahyang sunat yang ada sebab terdahulu atau sebab yang berserta, maka tidak haram bersembahyang di waktu-waktu yang tersebut, waktu-waktu dilarang. Sebab kalau boleh kita bersegera. Antaranya dia kata, seperti qadha fardu. Sembahyang qadha fardu. Dia ni bukan sembahyang sunat ni. Seperti qadha hak tidak sunat, seperti qadha fardu. Kita qadha fardu. Maka bila-bila pun kita dibenarkan sembahyang qadha. Kalau boleh segera, jangan kita tangguh-tangguh. Kerana kita tangguh sembahyang qadha, itulah mana selagi kita tangguh, kita tambah lagi dosa. Dosa tangguh tu pula. Dosa tangguh. Duk tangguh, sehari, duk tangguh. Maka berpanjanglah dosa tangguh tadi. Ataupun qadha sembahyang sunat. Kita nak qadha sembahyang sunat. Sunat tak apalah, tak berdosa. Tapi kita nak qadha. Ada juga. Kita qadha. Kita sembahyang duha tak sempat duha tadi. Maka kita pun nak qadha sunat duha. Boleh? Tak ada masalah. Qadha lah sunat duha tadi. Maka boleh pada bila-bila masa pun tak apa. Kalau orang kata lepas asar boleh ke tak? Boleh. Sembahyang qadha boleh. Lepas asar pun boleh. Iaitu dia kata ataupun qadha sembahyang sunat yang disunatkan qadha lah. Yang disunatkan qadha. Sembahyang dia kata lagi ialah sembahyang sunat wudu. Sembahyang wudu tak apa. Tidak ada waktu yang diharamkan, ditahrimkan pada waktu lain. Tak apa. Sembahyang sunat wudu. Tapi kalau kita katalah lepas asar kita nak sembahyang sunat mutlak, tak boleh. Dia haramkan kita sembahyang sunat mutlak lepas asar. Di Mekah tak apa. Ada pun sembahyang sunat wudu boleh. Macam tahiyatul masjid tadi lah. Naik ke masjid lepas asar. Kita naik. Kita boleh. Salat sunat. Siapa ni tahiyatul masjid. Begitu kat wudu. Kita ambil wudu. Lepas asar. Lepas sembahyang asar kita ambil wudu. Lepas sembahyang asar lah, kita ada sembahyang asar dah, kita pun ambil wudu. Maka boleh kita sembahyang sunat wudu.
Itu dia. Tak apa, sebab dia bersebab. Sebab yang terdahulu dia panggil. Dan juga tahiyatul masjid. Begitu juga sunat gerhana. Begitu juga. Okay. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة إنك لا تخلف الميعاد. Okey ya, kita sambung sikit lagi. Iaitu apa dia ni? Sembahyang sunat yang ada sebab. Antaranya ialah dia kata sunat wudu, tahiyatul masjid, gerhana, dan solat jenazah. Solat jenazah tu bukan sunat tu dia ada qada. Sebenarnya sunat tadi. Kemudian nazar, minta hujan, sujud syukur dan tilawah. Okey. Ini adalah sebab-sebab yang terdahulu. Jadi di sini kita nak bincangnya ialah waktu-waktu yang diharamkan itu adalah seperti berikut. Yang diharamkan kepada sunat apa? Pertamanya ialah sunat mutlak, kedua sunat tasbih. Yang ketiganya ialah sunat-sunat yang sebabnya terkemudian. Ataupun sunat-sunat yang ada waktu. Sunat yang ada waktu dia lah. Macam sunat duha itu waktu dia. Sunat isyraq, waktu dia lah. Tak boleh waktu lain. Itu dia. Tapi nak qadha boleh. Sunat-sunat.
Itu tak apa, waktu tu lah. Waktu tu berlaku lah. Tak kira lah kalau dia tu gerhana macam mana. Kalau dia gerhana bahasa, semayang bahasa. Tak apa. Maknanya dia tidak salah sembahyang pada waktu-waktu diharamkan kepada sunat mutlak, sunat tasbih dan sebab yang terkemudian tadi. Sebab yang terkemudian. Jadi waktu-waktu diharamkan kepada ini sunat mutlak, tasbih dan juga sunat-sunat yang sebab terkemudian yang kita sebut tadi. Seperti apa sunat kemudian ni? Sunat nak belayar, tu kita nak musafir. Tu sunat terkemudian. Mana perbuatan tu kemudian. Tu dia. Perbuatan tu kemudian. Sembahyang sunat dulu baru belayar. Tu dipanggil sunat yang mana sebabnya terkemudian. Kalau sebab terdahulu lain pula. Sebab wudu. Contohnya ambil wudu dulu baru sembahyang. Itu dipanggil sunat yang mana sebabnya terdahulu. Dia. Okey. Sekarang ni waktu-waktu diharamkan itu adalah seperti berikut. Pertamanya selepas sembahyang subuh hingga terbit matahari. Itu masa tu tak boleh kita nak solat sunat mutlak, haram. Sunat tasbih haram. Begitu juga nak sunat belayar tadi. Sebab-sebab terkemudian. Itu dia. Yang kedua, selepas terbit matahari hingga tingginya kadar segala pula. Masa tu pula. Terbit matahari, isyraq tak apalah. Sebab dia ada waktu dia. Kita solat isyraq. Ataupun duha, tak apa duha, tak ada masalah. Adapun solat tadi, sunat mutlak, tasbih dan sebab yang kemudian tadi, selepas terbit matahari hingga tinggi kadarnya segala. Masa tu pun diharamkan juga. Kita solat tadi, solat mutlak. Dan tasbih. Dari kaki langit ataupun 7 hasta lah mengikut pandangan mata. 7 hasta. Yang ketiganya, ketika matahari tegak di tengah-tengah langit yang tak ada bayar tadi. Hingga ianya gelincir. Maknanya masa tengah-tengah tegak tadi, maka pada ketika itu juga diharamkan kita solat sunat mutlak, solat sunat tasbih ataupun sebab yang terkemudian. Solat sunat sebab terkemudian. Itu dia. Kecuali dia kata pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak apa. Tak ada masalah. Hari Jumaat boleh. Dia bagi. Kecuali pada hari Jumaat. Yang keempatnya ialah selepas sembahyang asar hingga terbenam matahari. Selepas kita sembahyang asar hingga terbenam matahari. Maka pada ketika itu tak boleh. Yang kelimanya, ketika matahari kemerah-merahan di waktu senja. Apabila ada matahari dah kemerah-merahan, nampak matahari itu, walaupun dia bulat tapi nampak kemerah-merahan dah. Kadang-kadang nampak tak? Di sebelah barat tu. Di waktu senja, hinggalah matahari terbenam seluruh bulatannya. Dia biasanya merah tu. Ya. Segala tu, kalau kita orang dulu dia kata, segala tu ialah, dia kata tu 7 hasta. 7 hasta ni, kalau kita ukur galah tu, bayar dia tu. Lebih kurang 7 hasta. Lebih kurang, kalau kita tengok yang biasa itu, lebih kurang pukul 9. Kenapa tak boleh lah. Begitu. Itu segala. Payah dia kata segala. Itu dia. Okey. Tadi. Kemudian syarat-syarat wajib sembahyang. Syarat-syarat wajib sembahyang habislah berkaitan dengan waktu sembahyang yang merupakan waktu-waktu, sebab dia kata kita nak sembahyang tadi kita kena tahu waktu. Kalau kita tak tahu waktu, tak sah sembahyang kita. Tak sah lah sembahyang kita. Dan bimbang pula, takut kita pergi sembahyang waktu haram. Haram lah kita sembahyang situ. Duha sebelum matahari gelincir, mana sebelum matahari tegak atas kepala. Matahari tegak atas kepala, sebelum matahari tegak jangan dah. Sebelum tu. Boleh lagi masa tu. Tapi lah dah tu. Masa zuhur. Masa zuhur habis lah. Tak kira kan zuhur lah ni 1:30 kan.
Ada kadang-kadang pukul 1 pun ada zuhur. Duha. Duha ni lepas isyraq masuk duha. Last dia sebelum zuhur, maknanya sebelum matahari tegak atas kepala. Sebelum tu ya, last dia sekali. Maknanya matahari tegak atas kepala, masa tu tak boleh sembahyang, diharamkan. Nah, sembahyang tadi. Sebelum tu itu boleh lagi waktu zuhur. Last sudah lah. Diberi pun last sudah tu. Nah, lah dia dah. Boleh lagi lah. Maknanya. Nah, kita katakanlah apa dia ni setengah jam lagi nak masuk waktu zuhur. Aku tak sembahyang zuhur lagi. Kita rasa nak sembahyang. Sembahyang tak apa, boleh. Selagi tak masuk waktu zuhur. Nah, itu dia. Okey. 5 minit lagi. Syarat-syarat wajib sembahyang. Pertama, kita tahu semualah. Pertamanya Islam. Kena Islam lah. Islam wajiblah dia sembahyang. Nah, kalau dia tak sembahyang, berdosa lah. Nah, yang kedua, baligh, yakni sampai umur. Maka wajiblah. Nah, syarat dia wajiblah orang tu kena sembahyang apabila dia baligh. Selagi dia tak baligh, maka tak wajib bagi dia sembahyang walaupun dia Islam. Yang ketiganya kena berakal. Nah, Islam, kemudian dia baligh, kemudian dia berakal. Nah, katakanlah dia Islam, dia baligh tapi tak berakal. Nah, tak berakal, tak siuman kok. Nah, itu dia. Gila. Nah, pitan, dia kata kadang-kadang masa pitan tu. Maka ketika tu, dia nak Islam, baligh, berakal. 3 syarat dia. Keempat, orang yang jaga, yang ini tidak tidur dan juga tidak lupa. Tidak tidur, tidak lupa. Masa tidur tu, orang jaga. Yang masa dia tidur, maka pada ketika itu tak wajib bagi dia tu. Tak masuk lagi daripada syarat-syarat wajib masa dia tidur tu. Dia jaga, syarat dia wajiblah. Dia tadi ni dia sembahyang tadi, wajib sembahyang tadi. Sebab tu kata kalau dia tak kedekan tidur. Tidur tak daripada waktu apa lagi sebelum zuhur. Tidur. Tiba-tiba dia terjaga selepas asar. Terjaga selepas asar. Maka masa waktu tu tak ada orang gerak apa semua, maka dia tidak menjadi wajib pada dia pada waktu tu. Sebab dia tidur, masih tidur sungguh. Dia tak terjaga. Tapi kalau jaga tengok sambung lagi, itu tak boleh lah. Itu dia. Maka dia tidak berdosa, tetapi disunatkan juga supaya dia qadha, kena qadha lah. Walaupun dalam keadaan begitu, kena qadha. Tapi tidak berdosa. Yang kelimanya ialah sejahtera kedua-dua panca indera, pendengaran dan penglihatan. Sejak dilahirkan ataupun sebelum mumayyiz, pendengaran dia elok, penglihatan dia elok, sejak dilahirkan ataupun sebelum mumayyiz. Itu dia. Elok, dia ini sejahtera ni elok. Itu dia. Maknanya di sini, kalaulah penglihatan dia tadi, elok. Kemudian kalaulah dikatakan dia buta juga. Tapi sejak dilahirkan ataupun sebelum mumayyiz. Kalaulah buta itu selepas daripada mumayyiz. Buta selepas mumayyiz. Maka dia boleh belajar selepas mumayyiz. Sebab selepas mumayyiz ni, akal dia pun elok semua sekali, maka dia belajar. Dia belajar baru buta dia. Maka pada ketika tu wajiblah bagi dia tu sembahyang, makna fardu sembahyang tadi. Tapi kalau sebelum tu lagi, sejak lahir lagi, itu tidak menjadi masalah. Tapi ada setengah ulama kata kalau dia boleh belajar, dalam keadaan buta dia boleh belajar, maka wajib juga bagi dia sembahyang. Tetapi bagi yang pendengaran ni masalah. Sebab apabila pendengaran ni tak boleh, daripada lahir lagi, pendengaran dia tak boleh, biasanya dia akan jadi bisu. Dua-dua tak dengar dan dalam masa sama bisu. Maka mustahil orang ni boleh belajar. Dia boleh belajar pun mungkin dia boleh belajar cara sujud bangun, dia nampak tu je lah. Tapi dia tu tidak masuk dalam yang diwajibkan sembahyang. Walaupun dia Islam, dia balik berakal. Tapi kalau dia sembahyang juga ikut amal-amal, itu serah pada Allah SWT. Mungkin boleh pahala. Itu dia. Okey, yang keenam, suci daripada haid dan nifas.
Yang ketujuh, sampai seruan agama Islam. Yang ke-8, masuk waktu. Nah, okey. Jadi kita pun dah masuk waktu dah. InsyaAllah akan datang ialah syarat-syarat sah sembahyang pula. Nah, InsyaAllah untuk akan datang kita akan berbincang syarat-syarat sah sembahyang. Nah, tadi syarat-syarat wajib sembahyang dah ada 7, ada 8 semuanya. Nah, insya-Allah, agak-agak apa yang telah sama-sama kita bincang tadi akan memberi kefahaman lah kepada kita. Nah, insya-Allah kalau ada rasa-rasa benda-benda yang kurang faham apa semua sekali, insya-Allah boleh bertanya. Kalau tak sempat jawab hari ni, kita jawab pada masa akan datang. Itu dia. Elok juga kalau ambil apa dia ni ambil nombor telefon saya dah, WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp kita boleh jawab sama ada sini ataupun jawab bila jawab dengan WhatsApp pun boleh jawab, insya-Allah. Itu dia kekeliruan-keliruan, insya-Allah. Jadi setakat itu dahulu untuk malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah sama-sama kita bincang akan bermanfaat kepada kita, dan kita akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.